bersua kembali. Bagi memastikan kebolehlaksanaan penghasilan tenaga, Sarawak bakal laksana kajian dalam penukaran tenaga haba lautan OTEC di perairan Miri antara paparan Bumi Kenyalang hari ini. Perinciannya kita bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Ifa, terima kasih. Sarawak memerlukan sekurang-kurangnya setahun untuk menjalankan kajian dalam penukaran tenaga haba lautan OTEC. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, ia bagi memastikan kebolehsanaan penghasilan tenaga terbabit di negeri ini. Jelas beliau, kajian akan dijalankan di perairan Miri dan saintis mendapati tenaga terbabit boleh dilaksanakan di Sarawak. Kerana Miri mempunyai tanah yang latar ke arah laut, dan kalau dia dalam sangat pun tidak boleh. Dia dengan ada depth, berapa dalam laut. Kerana kalau daripada geologi kita nampak bahawa lautan Miri termasuklah balingan muka dia latar begini. Premier bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Forum Sarawak Sustainability Insight di Kuching. Forum sehari itu dihadiri kira-kira 1,000 peserta dari dalam dan luar negara bagi membincangkan hala tuju penghasilan tenaga baharu. Pada program lain, Premier berkata kawasan Batu Kawah dijangka mengalami pembangunan lebih pesat menjelang 2030 sekaligus memberi manfaat kepada penduduk di kawasan tersebut. Pembangunan infrastruktur di Batu Kawah salah satu fokus kerajaan negeri untuk menjadikan Kuching sebagai sebuah bandaraya moden. Selain Batu Kawah, kawasan Dibau dan Putrajaya sehingga ke Matang sedang menyaksikan pelbagai projek pembangunan infrastruktur bagi menambah baik kemudahan sedia ada untuk memenuhi keperluan populasi bandar dan sub-bandar yang kian meningkat. Tambah Premier, kestabilan politik di Sarawak juga telah memudahkan kerajaan memberi tumpuan membangunkan sosioekonomi negeri dan berharap kerjasama di antara kerajaan dengan pihak berkuasa tempatan serta komuniti setempat diteruskan. Beliau berucap merasmikan Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho di Batu Kawah, Kuching. Dewan yang dibina di atas tasik kuari itu mampu menampung lebih 1,000 orang dan akan menempatkan sebuah hub inovasi digital di bawah tabung ekonomi gagasan anak Sarawak, tegas. Baik, sementara itu, Dato' Patinggi Abang Johari semasa hadir majlis makan malam ulang tahun ke-20 Land Surveyors Board Sarawak LSBS meminta badan korporat tersebut meneroka teknologi dalam semua bidang ekonomi. 3 yang menjadi fokus utama ialah inovasi dan teknologi, infrastruktur penting serta sektor tenaga. Justru itu, Premier mahu kerjasama dengan agensi berkaitan ditingkatkan bagi membolehkan Jabatan Tanah dan Survey menyusun maklumat infrastruktur pembangunan dan pengurusan tanah dengan lebih efisien agar dapat menarik pelabur luar. Ini kerana dalam tempoh 5 tahun akan datang, beberapa projek menjadi tumpuan kerajaan, antaranya pembinaan lapangan terbang antarabangsa Sarawak serta pembinaan pelabuhan Kuching yang baharu untuk industri metanol, amonia dan gas. Terdahulu, pengerusi LSBS Awang Zamhari Awang Mahmud memaklumkan pihaknya bakal meneroka ekonomi baharu seperti penangkapan karbon, spektrum ruang udara dan kadastra marine sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk inovasi. Ini selaras dengan Kanun Tanah Negeri Pindaan 2022 yang memberi hak kepada Kerajaan Sarawak menentukan dan mengawal ruang udara di atas wilayahnya selain mengawal kawasan tanah di daratan dan luar pesisir serta kawasan lautan yang membentuk pelantar benua bagi penyimpanan dan pengekalan sumber karbon. Saudara, Kerajaan Persekutuan sejak 1978 hingga 2023 telah menyalurkan RM209.42 juta kepada Sarawak untuk skim pinjaman rumah panjang. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, ia telah memanfaatkan 9,770 keluarga. Pada 2020, Kerajaan Sarawak mula memperuntukkan RM50 juta setiap tahun
untuk skim berkenaan bagi membantu lebih ramai pemohon. Sejak 2020 hingga 2023, sejumlah RM254.98 juta telah disalurkan Kerajaan Sarawak yang telah memberi manfaat kepada 7,145 pintu atau keluarga. Beliau berkata demikian menerusi perkongsian di Facebook susulan mesyuarat jawatankuasa kelulusan skim pinjaman rumah panjang yang dipenguruskan Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugah Embas. Baik, 1,171 pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak telah bersiap sedia bagi menghadapi monsun Timur Laut. Pemangku pengarah JBPM Sarawak, Tiong Ling Hee berkata, mereka disertai 291 pegawai bomba bantuan selain 2,349 bomba sukarela dan 9,187 ahli bomba komuniti di setiap zon. JPBM Sarawak juga mempunyai pelbagai kekuatan logistik meliputi 152 unit utiliti marin, kenderaan utiliti dan lori selain sebuah pesawat yang digunakan untuk pengoperasian. Beliau mendedahkan sebanyak 349 kawasan hotspot banjir di seluruh Sarawak telah dikenal pasti berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan jabatan itu. Mungkin dari segi jumlah ni tak sama dengan jumlah yang akan diberitahu oleh agensi lain sebab kita berdasarkan lokasi-lokasi yang kerap berlakunya banjir, kerap berulangnya banjir dan kita catat, kita rekodkan itulah kawasan-kawasan yang kita kenali sebagai hotspot. Tiong berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Libat Urus Ketua-Ketua Zon dan Ketua-Ketua Balai JBPM Sarawak di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, beliau memaklumkan JBPM Sarawak telah menerima 3 unit jentera baharu iaitu Compact Fire Rescue Tender CFRT awal bulan ini bagi menggandakan kecekapan operasi. Jentera tersebut lebih efisien digunakan di kawasan dan jalan yang sukar dilalui kerana saiznya yang lebih kompak. Ia diagihkan kepada Balai Bomba dan Penyelamat Siburan, Kapit dan Lopeng. Sementara itu, Tiong mengarahkan setiap Balai Bomba dan Penyelamat BBP di Sarawak supaya tidak hanya menunggu panggilan kecemasan daripada orang awam untuk bergerak melakukan pemantauan banjir. Sebaliknya, setiap balai perlu lebih peka terhadap keadaan persekitaran semasa dengan memantau keadaan cuaca melalui pelbagai sumber. Beliau memberitahu sumber rasmi meliputi Jabatan Meteorologi Malaysia dan Online Hydrological Telemetry System selain sumber yang dikongsi menerusi media sosial. Katanya sumber terbabit banyak membantu JBPM Sarawak dalam menyampaikan berita berkaitan lokasi yang terjejas banjir kepada masyarakat. Ini yang kita cuba terapkan pada setiap anggota kita supaya bergerak lebih ke hadapan. Jangan lagi menunggu panggilan daripada orang awam baru kita nak bergerak. Untuk rekod, Sarawak mempunyai 38 BBP seluruh negeri. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Ifa untuk perkembangan berita selanjutnya. Ifa, silakan. Baik, terima kasih Buma.